Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdarihil azim. Bismillahirrahmanirrahim wa rasulil karim wal malaikatil muqarrabin. Wassalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah khudh bi yadi qalat hilati adrikni. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat kita menyambung kembali pembacaan kitab Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmizi rahimahullah taala, dan insya-Allah pada tengah hari ini kita masuk pada bab yang ke-30. Pada bab yang ke-30 berkenaan dengan buah-buahan yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi bi'ulumihi wa barakatihi fid darain amin. Ma ja'a fi fakihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke 187 berkenaan dengan Nabi SAW makan timun bersama dengan rutab. An Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu qala kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'kulu al-kitha bir-rutab. Maksudnya diriwayatkan daripada Abdullah bin Ja'far, beliau menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam makan buah timun bersama rutab ataupun tamar ranum. Rutab ini kalau dalam kita lah orang Melayu panggil sebagai kurma basah. Kurma basah itu dipanggil sebagai rutab. Kalau yang kurma tu dia kering, belum masak ranum sepenuhnya, itu dipanggil sebagai tamar. Tapi kalau dia dah ranum, tamar itu dia akan menjadi sebagai rutab, ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil, orang Melayu kita panggil kurma basah. Jadi Nabi SAW dalam hadis ni nak beritahu kepada kita bahawa Nabi SAW pernah makan timun bersama dengan rutab. Dia ada sebab lah kenapa Nabi SAW makan timun dan juga rutab. Ini apabila kita melihat buah yang dimakan oleh Nabi SAW, satu daripada buah tersebut bersifat dengan sifat panas, dan satu lagi bersifat dengan sifat sejuk. Yang bersifat panas itu adalah inilah rutab tadilah, kurma basah tadi, bersifat dengan sifat panas. Tapi kalau timun pula, timun ni kebiasaannya adalah sejuk. Macam kita biasa makan timun tu dia sejuk. Timun ni dia sejuk. Jadinya kita ini mengambil iktibar daripada amalan pemakanan Nabi SAW. Jadinya para ulama mengesyorkan kepada kita, kalau kita nak makan makanan yang bercampur, inilah buah-buahan bercampur dan sebagainya, hendaklah kita mengambil jenis-jenis makanan yang berlainan sifatnya. Kena ambil jenis-jenis makanan yang berlainan sifat. Sebab apa? Agar satu jenis makanan dapat menetralkan satu jenis makanan yang lain. Sebagai contohnya dalam hadis ni diceritakan Nabi SAW makan timun bersama dengan rutab. Rutab ni, kurma basah ini bersifat dengan sifat panas. Panas dinetralkan oleh timun yang bersifat dengan sifat sejuk. Panas dineutralkan dengan sifat sejuk, yakni rutab itu dia akan dineutralkan oleh timun yang bersifat sejuk. Jadi Nabi SAW secara tidak langsung telah mengajarkan konsep keseimbangan dalam pengambilan makanan. Dalam hal lain, Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk kita ini seimbangkan pemakanan kita. Sebab itu Nabi SAW ajarkan kepada kita itu makan makanan yang bercampur mestilah ada dalam kategorinya itu makanan yang bersifat sejuk dan makanan yang bersifat panas. Supaya apa? Supaya
Apabila panas bercampur dengan sejuk, maka dia akan jadi neutral. Dia akan jadi seimbang lah, seimbang. Itu yang nak tunjukkan, nak diajarkan oleh Nabi SAW. Benda ni hadis tadi juga ajarkan kepada kita, atau nak tunjukkan kepada kita bahawa harus kita ini menikmati pelbagai jenis buah atau makanan sekaligus, kerana perkara itu dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi dia boleh untuk makan pelbagai jenis buah sekaligus. Macam tadi Nabi SAW makan timun bersama dengan rutab. Nabi SAW makan timun bersama dengan kurma basah. Itu dilakukan oleh Nabi SAW. Namun kena ingat, Nabi SAW tidak makan secara kenyang, tidak makan sampai kenyang. Nabi hanya makan dengan kadar yang sedikit ataupun kadar yang sederhana sahaja. Nabi tidak makan dengan kenyang, sampai kenyang lah. Nabi tidak makan sampai kenyang. Kemudian antara makanan yang dimakan oleh Nabi SAW, buah-buahan yang dimakan oleh Nabi adalah, Nabi pernah makan tembikai bersama dengan rutab. Tembikai. Hadis yang ke-188, An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulu al-bittikha birrutab. Maksudnya diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan, sesungguhnya Nabi SAW pernah makan buah tembikai bersama rutab. Buah tembikai. Nabi SAW antara makanan yang, buah-buahan yang pernah dimakan adalah tembikai bersama dengan rutab. Seperti juga penjelasan pada hadis yang tadi, yang kita bacakan tadi, samalah penjelasannya. Tembikai ini dia bersifat sejuk, manakala rutab ini dia bersifat panas. Maka terhasillah keseimbangan. Ini menunjukkan bahawa Nabi SAW dalam aspek pemakanannya amat mengambil berat sifat-sifat makanan dan menggunakannya mengikut undang-undang atib ataupun undang-undang pengubatan. Jadi Nabi SAW pernah makan tembikai bersama dengan rutab ataupun kurma basah. Tembikai warna merah lah yang kita biasa makan tu, tembikai merah tu bersama dengan rutab. Kemudian ada juga Nabi SAW pernah makan tembikai kuning. Tembikai kuning bersama dengan rutab juga. Nabi SAW pernah makan tembikai kuning bersama dengan rutab. Hadis yang ke-189, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainal khirbiz war rutab. Maksudnya diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghimpunkan buah tembikai kuning dan rutab, yakni memakan kedua-duanya sekali. Nabi pernah makan tembikai kuning dengan rutab, dimakan kedua-duanya sekali, serentak. Jadinya perkataan dalam hadis ni disebutkan al-khirbiz. Al-khirbiz ini adalah menurut ulama bermaksud tembikai kuning. Tembikai kuning kan ada dua jenis tembikai. Satu tembikai yang berwarna merah dan juga satu lagi tembikai berwarna kuning. Jadinya nak bagi tahu kepada kita, antara buah-buahan yang pernah dimakan oleh Nabi adalah tembikai kuning dimakan bersama dengan rutab. Menurut ulama, tembikai kuning sama seperti tembikai biasa, iaitu bersifat sejuk. Maka apabila Nabi SAW memakannya bersama rutab, baginda mengajarkan kepada kita konsep keseimbangan makanan sebagaimana yang telah diterangkan tadi. Jadi kalau kita nak rangkumkan ketiga-tiga hadis ni, diceritakan bahawa Nabi SAW pernah makan buah bersama dengan rutab. Antara benda yang dimakan adalah timun dimakan dengan rutab, tembikai merah dimakan dengan rutab, tembikai kuning juga dimakan dengan rutab. Jadinya itu ada khasiat-khasiatnya, ada kebaikan-kebaikannya. Sebab itu Nabi SAW makan. Antara sebab Nabi SAW buat begitu adalah tembikai ataupun timun ini bersifat dengan sifat sejuk.
dan rutab bersifat dengan sifat panas. Maka apabila digabungkan kedua-dua makanan tersebut, maka makanan itu akan menjadi seimbang ataupun dia akan neutral, dia seimbang. Jadinya itu saja perkongsian hadis pada tengah hari ini. InsyaAllah kita bertemu pada masa yang akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.